Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, khabar baik. Khabar baik, alhamdulillah. Boleh mula kah? Boleh, sila. Boleh Ustaz, boleh. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. كريم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. قال الله تعالى في كتاب العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Telah berfirman Allah SWT dalam Al-Quran yang bermaksud, kualah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu kembali dengan kamu mati melainkan kamu yang selamat. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah SWT kerana kita masih dihidupkan. Kita masih diberi peluang untuk menikmati nikmat kewujudan. Kita diwujudkan dan dengan kewujudan kita menikmati nikmat-nikmat yang ada dalam kewujudan. Dan nikmat paling besar dalam kewujudan kita adalah pengetahuan. Kita diberi dengan pengetahuan. Kita tak berpengetahuan. Kita jahil. Allah Ta'ala bersifat dengan alim. Maka dia letak sifat alim dia kat kita sehingga kita boleh tahu. Maka itulah nikmat paling besar kita boleh tahu. Jadi yang lain pun wujud. Bulan, bintang, matahari, langit, bumi, gunung, ganang, sungai, tasik, laut, permatang, hutan belantara, padang pasir. Semua yang ada, itu semua wujud. Tapi kerana dia tak mengetahui, maka wujudnya tak dikira pakai. Mereka ni semua wujud. Tapi dia tak tahu wujud mereka ni, mereka tak tahu. Mereka tak mengetahui. Maka mereka tak dikirakan wujud. Wujud yang sebenarnya adalah yang mengetahui. Maka kita lah wujud yang sebenarnya. Sebab kita yang mengetahui. Nama-nama mereka pun kita yang boh. Sebab kita mengetahui. Jadi kalau tak ada kita, tak adalah wujud ni. Jadi kita dipilih Tuhan untuk merasai kewujudan. Daripada kita ni adum yang tidak ada. Kita asal tak ada. Maka Tuhan bagi kita rasa nikmat wujud. Tuhan kata, Inna khalaqnal insana min nutfah. Aku cipta, aku buat insan itu dari air mani. Nah, dia abang dia buat. Asal tak ada. Asalnya hal ata alal insan. Bukankah telah datang kepada insan? Nihinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Suatu keadaan, suatu masa, suatu suasana telah datang kepada insan yang dia tidak pernah wujud. Tuhan abang, dia tak pernah wujud dan tidak boleh disebut-sebut. Wujud pun tak ada, nak sebut pun tak ada. Maka oleh kerana Tuhan itu bersifat dengan sifat alim, maka wujudlah kita. Sebab tu bila ada sekarang ni, apa yang ada sekarang ni?
Yang ada sekarang ni kewujudan. Kewujudan siapa? Kewujudan Allah. Oleh kerana Allah itu laisa, tak menyamai dengan diwujudkan, maka tak nampaklah Tuhan tu nampak kita lah. Walhal kita ni adum, tak ada. Dia yang buat bagi ada. Dia buat bagi ada kerana sifat dia khalik. Sifat dia adalah mencipta. Dia bersifat dengan sifat khalik. Maka kita, kalau Tuhan tu khalik, kita ni apa? Kita ni makhluk. Kalau Tuhan itu alim, kita ni apa? Kita ni maklum. Tuhan itu mengetahui, kita adalah barang yang diketahui. Jadi, semua tentang Tuhan telah kami sempurnakan bahagian kami kepada mereka. Dia letak semua diri dia, semua sifat dia kat kita. Maka sebesar-besar sifat Allah adalah alim. Mengetahui. Maka mengetahui itu apa? Apa dia mengetahui itu? Mengetahui itu adalah wujud yang ada. Jadi, saya nak tanyalah tuan-tuan. Tuan-tuan, abang lah kat mana pun. Kita ni, ada ke tak ada sebenar-benarnya? Ada, Ustaz. Bagi alasan kenapa kita ada. Sebab yang ada baru tahu tak ada. Okey. Okey lah. Boleh tu. No. Sebab kalau tak ada, nak cerita ada je lah. Yang duk cerita ada ni, ada saja. Nak cerita hak tak ada pun, yang ada saja. Yang tak ada, tak boleh cerita. No. Yang duk cerita ni, yang ada saja. Yang tak ada, saya cerita apa? Kalau gitu, kita ni ada ke tak ada? Ada. Bila ada? Dia tak ada bila, dia bukan ada mula. Ada yang tidak ada mula. No? Yang Tuhan kata, tidak ada dan tak boleh disebut-sebut pada bentuk, pada suasana, pada keadaan. Tak boleh sebut lah sebab tak ada dalam bentuk tu. Tetapi telah ada dalam ilmu. Bila kita ni ada? Orang tanya tuan-tuan, bila manusia ni ada? Tuan-tuan nak jawab macam mana? Kak Dipah tu tanya ni. Tak ada mula, Ustaz. Ya, ni tak ada mula. Umum sangat. Macam mana nak abang tak ada mula tu? Abang Kak Dipah. Abang Kak Dipah. Kita ni ada sebelum ada gerak dan diam. Lah ni tuan-tuan gerak atau tuan-tuan diam? Sebelum ada gerak dan diam tu tuan-tuan dah ada. Awal tak? Awal tak kalau sebelum gerak dan diam tu ada? Awal, Ustaz, awal. Awal. Awal tu yang tak tahu bila. Pasal bila ni bila ada matahari. Ini awal tu matahari pun tak ada hari. Nak kira bila guna. Bulan pun tak ada hari. Yang duk kira bila ni setelah ada matahari dan bulan baru boleh kira. Bila ada matahari dan bulan baru ada malam dan siang baru boleh kira. Kita ada sebelum ada malam dan siang, sebelum ada bulan dan matahari. Tentu nak ada bila tu. No? Okey. Mari kita tengok buku apa kita nak baca. Foto Al-Ghaib, Ustaz. Syarah nombor berapa? Syarah nombor 3, muka surat 22. Oh. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Apabila seorang hamba itu diuji oleh Allah, kita ni Tuhan suka test. Tuhan suka test. Dia tak test. Tuhan letak apa yang dia kehendak terhadap Muka nilai. surat 22, Ustaz. Muka surat sebelah. Oh, sebelah. Pada peringkat ini. Sebelah. Okey. Nak habis. Pada peringkat ini tidaklah nampak olehnya melainkan kerja atau perbuatan Allah. Dan tertanamlah dalam hatinya kepercayaan yang sebenar-benarnya tentang keesaan Allah. Satu kerja, satu ilmu, satu kuasa, satu kehendak, satu hayat. Hayat Allah, kudrat Allah, ilmu Allah, iradat Allah.
Maka Tuhan abang lah. Orang-orang yang duduk tadi akan faham yang Tuhan abang. Qul, katakan ya Muhammad, Allahu ahad. Allah itu satu. Satu hayat, satu ilmu, satu kudrat, satu iradat. Dia tak banyak, ada satu ni lah. Maka bila orang tu faham tang ni, dia duduk tang ni, baru dia nampak kerja buat Tuhan tu. Barulah dia berkata dengan sempurna atas nampak dia. Dia akan berkata, Ashhadu, aku bersaksi. Allah ilah, tidak ada yang bernama Tuhan tu. Illallah, melainkan yang bernama Allah. Dia tak nampak lain. Kalau kata Tuhan tu yang mengatur, dia tak nampak satu alam ni diatur oleh yang lain. Noh, angin bertiup, dia tak nampak pengatur yang lain. Cahaya matahari nampak, dia tak tengok pengatur, dia tengok Tuhan tu lah. Sebab apa? Sebab dia benar-benar mengesahkan Allah. Dia tahu dah di alam ni, kalau berlaku gerak dan diam, itu adalah sifat Tuhan. Kalau berlaku perubahan antara suatu keadaan dengan suatu keadaan, itu adalah sifat Allah. Jadi orang macam ni, barulah dia kata, La ilaha illallah, itu berkaitan dengan apa yang dia nampak dan dia faham. Kalau tidak, kita duk jadi orang yang suka munafik. Berbohong dengan Tuhan. Kata je kenal, kata je nampak, kata je dah saksi, tapi bohong. Penuh dengan hijab, penuh dengan dinding. Menjadikan kita manusia yang terasing terus. Jadilah 72 kaum tu. Tak jadilah yang satu tu. Jadi kita nak jadi yang satu, bukan jadi yang 72 tu. Maka setiap apa yang berlaku dalam hidup kita, kita menyaksikan keesaan Allah. Apa dia? Ketunggalan dia. Sifat wahdaniyah. Ketunggalan Tuhan. Dan sifat apa? Istighna, kaya Tuhan. Dengan kaya Tuhan kita nampak apa? Dia ada iftiqar. Apa dia? Berkehendak semua selain daripada dia kepada dia. Maka kita terbacalah ayat Allahus Samad. Semua benda berhajat pada Tuhan. Bila duduk tang ni lah, duduk makam ni. Yang duduk mengaji ni, kalau tidak duduk bengong situ lah kita ni. Bengong dengan bangang, wailul likul, dengan serabut, dengan atau orang kata apa. Dengan macam-macam. Kalau dengan pokok bagi kita. Kata apa? Nampak je macam kenal, rupanya bahlul wailul likul lumazah yang ni. Noh, ikut saya nak kata macam-macam ni. Kalau tuan-tuan tak sedang, saya tak tahu. Tuan-tuan minta kat Tuhan tukar jadi cacing je bagus. Boleh orang buat umpan mengaikan. Kalau tuan-tuan jadi orang, tuan-tuan tak faham, tukarlah jadi pokok ke. Ada buat dosa. Tuan-tuan jadi orang, tuan-tuan tak tahu Tuhan tu berdosa berlori hari tu. Tuan-tuan tahu tak? Tuan-tuan tak tahu Tuhan menggerakkan kita. Tuhan bagi ada perasaan. Tuhan menggerakkan keingatan kita. Allah Ta'ala bagi kita keyakinan. Dia buat semua, tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan jadi orang. Sebab dia kata, aku telah cipta manusia sebaik-baik jadian. Baik apa Tuhan tak tahu. Apa yang baik? Tak tahu pasal Tuhan tu lah bodoh, bangang. Lo tak tahu pasal Tuhan ni. Yang datang lain kita tahu. Benda lain kita tahu. Semua benda melalui diri kita semua kita tahu. Tuhan, dia buat pekak boleh. Tuan-tuan tak rasa beban orang tak tahu pasal Tuhan ni. Menatang lain semua tahu. Tak payah hajak, tak payah habak orang tahu. Mai tang Tuhan nak kena hajak. Hajak berkali-kali tak faham lah tu. Noh, kata apa Ustaz? Saya baca benda ni mula pelangi nak mai. Macam mana tuan-tuan boleh tengok anak dan timbul kasih? Bukankah tu pandangan Allah? Bukankah tu kasih Allah? Macam mana tuan-tuan tengok makanan sampai telur? Bukankah itu sifat Tuhan? Bukankah itu rezeki dari Tuhan? Pasal pun tak tengok. Pasal pun tak nampak, pasal pun tak faham. Macam mana tuan-tuan boleh pakai baju? Bukankah itu sifat Tuhan yang melindungi? Pasal pun tak nampak. Yang benar lain kita nampak. Hari-hari Allah Ta'ala duduk dengan kita, tak pernah satu saat tinggal kita. Pasal pun tak nampak. Lepas tu cakap pandai tu. Alasan tu, alasan ni, bukti tu, tanda ni, pandai cakap. Tuhan duduk depan matang hidung, tak nampak.
Tuhan kata sampai kena ada tanda baru hang nak main kat aku. Sampai kena ada bukti baru hang nak main kat aku. Aku tengok hang tak ada tanda, tak ada bukti, aku jadikan toid. Hang tak tahu ke aku tengok hang seadanya dulu. Sebelum hang ada hari ni aku dah tengok hang dah. Hang tak faham? Duit ringgit hang faham. Harta benda hang faham, anak pinak hang faham. Siapa yang bagi hang kepahaman tu kalau bukan aku? Tapi tentang aku hang nak kena mengaji dulu, nak tahu dulu. Susah sangat aku tu hang nak kena. No, sorry ya. Tuan-tuan, saya budak baru belajar. Kalau salah, tolong jolokkan. Ni saya jolok ah. Minta maaf. Lepas geram. Manusia hidup dengan khasirin. Hidup penuh dengan kerugian. Allah, boringnya. Sangat boring. Tak tahu nak sambung lusa. Okey, sambung. Boleh. No, siapa yang berasa tak faham, tanya. Tapi sebelum tanya, tuan-tuan pegang tapik siap. Saya mesti saya labur. Kalau tuan-tuan tanya apa ni, tuan-tuan tahan telinga. Saya mesti kata. Tuan-tuan adalah benda yang boleh memahami. Apa dia? Tahu. Tahu ni hebat dia apa? Pengetahuan ni hebat dia apa? Dia boleh memahami. Tu, tahu punya kekuatan. Bila faham, apa hebat dia? Dia boleh membezakan. Dia boleh membezakan mana yang dikatakan sementara, mana yang dikatakan kekal. Dia boleh beza mana dia ketuhanan dan mana dia kehambaan. Dia boleh beza, dia boleh tahu sebab dia faham. Bila beza tu boleh buat, atas faham dan kerti, dia boleh memilih. Tuan-tuan nak pilih jadi hamba Tuhan ke hamba dunia? Dia boleh ya? Tuan-tuan dah faham, dah kerti. Tuan-tuan nak pilih jadi hamba. Nak jadi hamba diri, tuan-tuan, silakan. Jadi hamba dunia, silakan. Tuan-tuan jadi hamba otak, tuan-tuan, silakan. Semua boleh. Pasal apa? Tuan-tuan boleh pilih. Tuan-tuan nak pilih kenal pun boleh, nak pilih tak kenal pun boleh. Kau suka tuan-tuan. Tapi, kena ingat satu benda. Tuhan kata, aku apa pun aku takkan ditanya. Hang buat benda, hang siap untuk aku tanya. Tuan-tuan dah ready untuk nak ditanya? Apa pertanyaan Tuhan dekat kita? Satu je. Dulu hang janji dengan aku, hang janji apa? Saksi. Tuan-tuan janji apa dengan Tuhan? Tengok dia. Kita jawablah apa yang telah dijanjikan dengan Tuhan dulu. Tak boleh fulfill yang ni, 7 neraka duk tunggu. Sa'ir, Saqar, Ladha, Wail, Hutamah, Jahim, Jahannam. 7 neraka ni duk tunggu. Siapa yang tak boleh fulfill perjanjian dia dengan Tuhan? Dia akan tanya soalan tu je esok. Hang janji apa dengan aku? Okey, sambung ni. Sambung. Pakai mengaut dah ni. Aku nak berhenti lah aku ni. Macam semak lah. Pada hakikatnya tidak ada pelaku atau penggerak. Nampak dia kata. Pada hakikat sebenarnya tidak ada yang menggerakkan, tidak ada yang melakukan. Itu hakikat dia. Oleh kerana kita ini terbit daripada hakikat tu. Maka tentu yang menggerakkan kita adalah Allah. Walaupun memiliki akal, akal itu adalah ciptaan Allah. Maka kalau yang ni kita faham, tak ada dah yang melakukan, tak ada dah yang menggerakkan, melainkan yang bernama Hu Ahad. Inilah menggerakkan yang satu ni. Tak ada campur tangan apa-apa pun dalam apa yang berlaku kat diri kita, melainkan yang satu ni punya hal. Kemudian dia kata, atau yang mendiamkan, yang bagi gerak pun dia, yang bagi diam pun dia. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang jahat. Tidak ada rugi dan tidak ada untung. Dan tidak ada faedah, tidak ada anugerah. Tidak ada sekatan dan tidak terbuka dan tertutup. Mati atau hidup, mulia atau hina, kaya atau apa. Bahkan segala-galanya adalah dalam tangan Allah. Ayat terang Tuhan kata, Huwallah. Tuhan kata, Huwallahu khalaqakum. Allah telah mencipta kamu
wa ma ta'malun, dan apa yang kamu buat. Pasal apa? Pasal Esa. Pasal apa? Pasal dia adalah yang sendiri. Dia adalah yang qiyamuhu binafsih. No, tidak, dia tidak ada yang mendirikan dia. Dia tidak ada yang mencipta dia. Dia berdiri sendiri. Maka kalau kita tak berbalik kepada yang ni punya faham, kita berada dalam kalimah dhalin. Dia panggil sesat. Hari-hari wala dhalin. Janganlah bagi sesat. Lagu tu lagi taruh sesat. No? Sambung lagi. Saya nak pergi perang. Sabar. Biar saya seorang sudah ingat. Tuan-tuan dengar sudah. Biar bercamuk ke dalam hati tu tak apa. Asalkan dia buka bagi tuan-tuan tak ada hijab. Dia bersihkan tuan-tuan dari hijab. Tak ada siapa boleh kata apa dah. Tuan-tuan duduk dengan dia sebab tak ada hijab. Yang duk jadi takut. Yang duk jadi risau. Yang duk celaru kerana hijab tu. Cuba buka hijab tu. Risau tak ada. Celaru tak ada. Takut tak ada. Lama kita duk berperasaan pada kemanusiaan kita. Kita telah dilindungi oleh hijab yang sangat tebal. Hijab paling tebal apa? Aku reti, aku tahu, aku mengaji, aku faham, aku dah lama dah, aku yang tu, aku yang ni. Faham sudah? Baru dia tahu, kata rupanya dia bukan aku. Hamba Allah itu pun seperti bayi di pangkuan ibunya. Kalau dia pakai baju, dia tak pakai sendiri, mak dia buh kat dia. Kalau dia mandi, dia bukan mandi sendiri, mak dia yang bagi mandi dia. Kalau dia makan, dia tak boleh makan sendiri, mak dia yang bagi makan dia. Kan? Kalau dia tidur, dia nak pergi tidur, mak dia yang tepuk dia. Dia tak boleh buat sendiri. Kalau kita dengan Tuhan ni macam tu, macam kita dengan ibu waktu jadi bayi. Tak minta pun mak bagi susu. Tak minta pun mak berbaju. Tak minta pun mak bagi tidur. Tak minta pun mak berbantai. Semua mak buat bagi. Mana kita betul-betul dalam pangkuan kasih sayang dia. Maka begitulah kita dengan Tuhan. Dulu, kini, dan selamanya. Tapi pasal aku tu berlambak sangat, bukan dia kenal Tuhan dia, dia kira dia. Pasal aku tu tebal sangat. Maka Tuhan paksalah kita suruh ambil ayat semayang. Buang keakuan tu. Ayat semayang ni tuan-tuan, rukun ayat semayang ni ada 6. Rukun kepada hati ada 2. Rukun pada perbuatan ada 4. 4 anggota yang aku. 4 anggota aku ni lah yang kita buang. Muka, tangan, kepala, kaki. Ni anggota keakuan ni. Anggota duk rasa aku pandai, aku reti ni semua anggota 4 ni lah. Hari-hari buang. Dan kalau tak boleh pakai semayang, pakai debu tanah. 2 anggota je yang besar. Muka dan tangan. Kena buang. Buang keakuan tu. Aku pandai, aku reti tu buang. Pasal apa? Tuhan kata bukan hang aku. Hang kena faham kata aku. Bukan aku hang, aku. Maka sebab tu, tak erti terang mana pun, bangang terang mana pun. Jadi orang Islam, pergilah semayang, wajib ambil semayang. Pasal apa? Nak menggugurkan keakuan. Londeh semua, hilang dah keakuan, dia suruh buat lagi apa dia? Dia suruh sujud. Letak kepala atas lantai. Letak kepala atas tanah tempat kejadian tu. Letak kepala hebat ni. Kaki fikir, kaki renung, kaki kaji. Letak atas tanah, bagi rasa macam tanah. Sebab tu 1 rakaat, 2 kali buat. Semua rukun semayang 13. Rukun semayang. Tapi sujud adalah satu-satunya rukun yang kena buat 2 kali 1 rakaat. Sebab dia nak menggugurkan keakuan. Sebab tu raja kena sujud, sultan kena sujud, agung kena sujud. Kalau hang mengaku Allah Tuhan hang, kalau hang mengaku Muhammad itu Rasul, hang kena letak kepala hang yang hebat ni atas tanah sehari 34 kali. Persoalannya, orang sujud kenapa? Tetapi tanya orang biasa ni, hang sembahyang sujud kenapa? Tetapi tanya. Dia akan sujud kata sujud kenapa? Sujud kerana sujud kepada Tuhan. Dia dah faham begitu. Tuhan kata, aku ada sebelum hang sujud lagi. Pasal apa nak sujud kat aku? Aku jadi Tuhan sebelum hang sujud lagi. Hang tak main atas dunia ni lagi. Aku dah jadi Tuhan dah. Tiba-tiba hang sujud kat aku. Lemahnya aku jadi Tuhan dengan hang ni. Kenapa pakai sujud hang? Sujud hang boleh buat apa kat aku? Boleh menambah crown aku lah.
Sujud hang boleh menambah kehebatan aku sebagai Tuhan lah. Kau sujud hang menggugurkan sombong dan bongkak hang. Dia kata parah, Ustaz, parah. Kalau itu tak berlaku, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sujud tak jadi macam tu, Tuhan kata fawailul lil musallin, celaka orang yang sembahyang. Siapa tu? Siapa dia tu celaka tu? Dia habang celaka tu ni. Allazina hum an salatihim sahun. Orang yang sembahyang tak tahu apa, ikut orang, turut dah. Allazina hum yura'un. Orang sembahyang penuh dengan riak. Siapa tu? Kalau bukan kita yang sembahyang ni. Orang tunduk, kita tunduk. Orang rokok, kita rokok. Orang sujud, kita sujud. Sujud apa? Tuhan tu teruk sangat. Kenapa kita sujud kita baru dia jadi Tuhan? No? sorry ya. Tuan, malam ni malam Isra' Mi'raj. Tuan dapatlah panggung Isra' Mi'raj ni. Kan? Dan atau seperti orang mati yang mendiamkan, atau seperti bola di kaki pemain bola. Kita kalau tak boleh jadi anak seorang bayi pada pangkuan ibu, dengan Tuhan ni kita kena jadi macam seorang mayat duduk dekat orang yang menguruskan mayat. Terpulanglah kat orang tu nak buat macam mana. Kalau dia tak tutup aurat, nampaklah aurat kita. Kalau dia tak sabun, tak sabun lah kita. Kalau dia tak curus, tak mandi lah kita. Kita dengan Tuhan kena jadi macam tu. Masalahnya kita jadi macam tu kalau ni. Atau kita kena jadi macam bola yang ada di pemain bola. Ikut suka dia nak tendang naik atas, tendang turun, pusing, kisah. Ikut dia semua. Dia pijak bola, kita sengap. Dia tendang, bola berlari. Bola tak boleh berlari, mereka kena tunggu dia tendang tu. Kita dengan Tuhan macam tu lah, tuan-tuan. Sebab tu kalau tak boleh duduk macam tu, kena pemik semayang selalu. Bagi rasa kata diri ni sombong sungguh, tak senang diri ni. No? Ada apa nak tanya? Pak Abil tu lah, tak kira tanya. Abil Ustaz. Dia tidak ada pada dirinya. No? Dia tidak ada pada dirinya upaya dan daya. La haula wala. Tidak ada daya dan upaya. Apa dia tu? Nak buat apa pun tak boleh. Melainkan kalau buat tu adalah kerana quwwata illa billah. Kerana pertolongan dia. Kerana bantuan dia. Kalau tu, setiap kali boleh buat baik, malu. Tak berani nak mengaku sebab apa? Kalau Tuhan tak tolong, tak boleh jadi baiknya. Ini buat baik sikit perasan lah kata dia buat. Dia tak nampak pertolongan Tuhan. Dan kalau terbuat jahat pun dia malu juga. Pasal apa? Dia duduk pada tahap lupa. Dia minta ampun. Dua-dua jadi baik. Kalau reti ya, kalau tak reti, dua-dua jadi bengong. Kemudian dia kata, maka lenyaplah ia keluar dari dirinya dan masuk dalam lakuan Allah SWT. Itu dia panggil fa'il. Fa'al. No. Af'al Tuhan. Perbuatan Tuhan. Berlakulah dekat orang ni. Bukan Tuhan buat. Tu kata nak tunjuk Tuhan buat. Berlaku pada ketika dia sedang. Kata, rupa-rupanya dia tak berdaya. Ini hanya semata-mata kerana Tuhan tolong. Pada ketika tu dia malu sangat-sangat. Sebab tu dia rasa tak cukup buat. Dia nak buat banyak. Pasal apa? Dibandingkan dengan Tuhan tengok dia dan dia ingat kat Tuhan, dia kalah. Sebenarnya Tuhan duk tengok dia setiap waktu. Dia ingat kat Tuhan sikit je. Dia malu kerana Tuhan melihat dia sampai dia boleh ada gerak, dia boleh ada diam. Dia boleh ada keinginan, dia boleh ada ilmu, dia boleh ada daya, dia boleh ada kudrat iradat, dia boleh ada semua tu. Hanya semata-mata dia faham inilah pandangan Allah kepada dia. Orang ni bah. No, dia malu, dia terus malu. Dia terus ada sifat Nabi kat dia. Dia malu. Pasal apa? Dia ni dalam keadaan berlemuh, tak tahu apa bodoh petang. Tiba-tiba Tuhan lantik dia jadi orang yang reti. Dia cukup malu sebab dia ada kelayakan. Apa kelayakan kita nak sampai di dunia ni? Tuan-tuan beritahu. Tuhan nak tengok sebagai layak untuk kita sampai. Jawabnya tak ada. Tuan-tuan beritahu apa kelayakan kita boleh sampai ke dunia. Kalau layak baru kita boleh sampai. Seorang pun tak main tau di dunia ni. Jadi main juga pasal apa? Patutnya dengan kelayakan. Nak jadi doktor, SPM kena ada 10A++. Nak jadi engineer, kena ada 10A, 9A++. Itu layak dia, boleh jadi. Kita, apa kelayakan ibadat kita sebelum kita main? Kita buat ibadat apa sampai Tuhan penan dan bawa dia main, bawa kita main. Sebab kita rajin buat ibadat sana. Ibadat apa yang kita buat sana?
Tuan-tuan beritahu. Waktu belum main sini, ibadat apa yang kita buat kat Tuhan? Sembahan apa yang kita buat kat Tuhan? Hatu abu faham tak? Dia buat main juga pasal apa ni? Patut muka macam 7 botol yang kita tak nak main, nak buat apa ni? Nabi main korang-korang dia boleh bagi hidayah. Nabi main korang-korang dia boleh tunjuk ke orang. Kita main ke orang. Melingkup lagi ada. Apa yang dah kita bagi kat Tuhan? Abang main satu benda saya. Duk je dapat ya. Bagi bukan pernah bagi pun. Dapat. Tu pun dia kata dia buat. Sebab tu Nabi malu nak angkat kepala. Waktu dia Mi'raj, waktu sampai di Mustawa, dia malu, dia tunduk ya. Dia tunduk. Tak mau kata apa. Sampai Tuhan kata kat dia, bangun. Minta apa saja. Minta apa saja. Tuhan, umat aku umur pendek. Umat aku ni lemah, suka lupa. Umat aku ni tak sabar. Umat aku ni cepat rasa putus harapan. Bagilah kebaikan dekat umat aku ni, ya Allah. Bagilah umat aku ni jadi sempurna macam umat-umat lain. Muhammad, hang ambil semayang ni yang suruh dia buat, dia dapat semua macam mana umat lain dapat. Semua. Hang ambil semayang ni, hang pergi buat kat mereka. Mereka akan dapat semua daripada Adam sampai ke hang. Semua kebaikan mereka ni akan dapat. Kecil anak kan semayang, tuan-tuan. Semayang hak betul lah. Bukan semayang hak follow up macam kita ni. Solat yang betul punya. Solat daim, solat fa'ilun, solat khosyi'un. 3 solat ni kena ada kat kita. Betul punya. Kalau tidak, tinggal solat taklidun. Solat orang tiru-tiru orang. No? Sambung lagi. Saya jadi juruhebah radio. Cakap seorang-seorang. Tuan semua dengar. Tak kita tuan cakap pula. Saya nak dengar pula. Ui, lengoh cakap macam ni. Tahu. Nak kena cari bahasa. Nak bagi faham. Tuan ingat tak pernah. Nak cari bahasa. Nak bagi faham. Kalau saya main bahasa. Ada pun yang demikian itu. Bila tuan nak faham. Maka sesungguhnya adalah yang demikian itu. Kata merelok dengan ayat tu. Tiba tu. Ni nak cari bahasa ni. Nak cari bahasa yang abang sikit faham banyak. Sakit kepala tuan-tuan. Sakit kepala. 20 tahun dah cari bahasa. Senang untuk faham kat Tuhan ni. Maka sesungguhnya sampai tua tak faham. Banyak sangat sesungguhnya. Dan dia kata, maka lenyaplah keluar dari dirinya dan dalam keadaan lakukan Allah semata-mata. Si hamba yang begitu tidak nampak yang lain kecuali Allah. Tu dia kata, la ilah, tak ada lain. Tak ada. Aku nafi semua benda. La ilah, aku nafi semua jenis ketuhanan. Illallah, aku mengisbatkan yang bernama Tuhan ini, yang dikatakan diri Tuhan ini adalah yang bernama Allah. Yang lain semua aku nafi, termasuk diri aku sendiri pun aku nafi kan. Sebab aku melihat pada diri aku adalah kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kalimah penyaksian. Sebab tu, siapa buat baik, siapa buat elok, siapa buat kebajikan, siapa buat amal, tak ada penyaksian, semua amalan baik. Apa pun kena buat penyaksian. Menyaksi. Sebab tu kita bermula dengan kalimah penyaksian. Dia bukan bermula dengan ibadat. Dia bermula dengan kalimah penyaksian. Sebab apa janji kita dengan Tuhan? Alastu birabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Qalu, telah berkata mereka, bala, bahkan syahidna, kami menjadi saksi. Tak tahu mai di sini nampak awan, tak nampak Tuhan. Nampak makan, tak nampak Tuhan. Nampak orang, tak nampak Tuhan. Nampak langit, tak nampak Tuhan. Nampak bumi, tak nampak Tuhan. Tadi hang kata apa dia? Bala, syahidna, bahkan aku menyaksi. Saksi benda apa? Dia pukul bercamuk syuk. Hang muhung dengan aku. Hang kata dah tak ada benda lain hang nampak aku. Aku tunjuk kita mai, hang tak nampak aku dah, hang nampak kita mai. Aku tunjuk duit, hang tak nampak aku dah, hang nampak duit. Tunjuk pangkat, hang tak nampak aku, hang nampak pangkat. Semua kita aku tu. Lepas tu belagak main abang aku beriman. Beriman mana? Tak ada petuah yang tak keluar ni tuan-tuan. Pelok-pelok ni. Patok bagi rapat tu boleh keluar.
Sikit-sikit. Lagu ni punya saya duk bakak tuan-tuan, tak terbakak juga. Memang tuan-tuan jenis besi apa ni? Besi apa nama? Apa nama? Besi liat tu. Titanium. Bakak tak hancur. Buanglah. Tak berapa hari dah nak hidup ni. Buanglah semua tu. Biarlah macam dulu balik. Lagu mana kita beradab dengan Tuhan dulu, biarlah hari ni kita beradab yang sama. Jangan ubah. Sebab Tuhan tak pernah ubah. Apa yang dia tengok kita tak nak ubah. Siapa kita nak ubah? Apa dia dosa? Melihat ada yang lain di samping Tuhan, itu dosa besar. Tu dosa paling besar. Kenapa buat dulu? Melihat adanya yang lain. Selain daripada Allah, ada yang lain. Maka itu nama dia dosa yang paling besar. Kemudian dia kata lagi, tidak ada didengar, tidak diketahui kecuali Tuhan. Dia dengar ombak laut, mai dari laut, dia duduk tepi pantai. Dia dengar ombak laut, dia dengar suara Tuhan. Wahai hamba aku, sesungguhnya aku sangat menyintaimu, mengasihimu, dan aku sangat merinduimu. Sampai ombak tu kena pasiak. Desiran ombak yang kena pasiak tu adalah suara Tuhan bagi dia. Dan dia cukup faham. Ombak tu mai nak berkenai kata, hang tu hamba Tuhan, aku dijadikan untuk hang mengenal Tuhan hang. Hang jangan tengok aku macam aku juga. Hang tengok aku, hang tak ingat kat Tuhan. Hang dengan aku sama, malah hang lebih teruk dari aku. Tengok pokok bergoyang, nampak Tuhan duk abang. Aku keling kat hang sikit, awak hang tak pandang aku. Pokok tu duk diam, hang tak tengok aku, tak apalah. Aku bagi pokok tu bergerak, hang tak ingat aku juga. Hang ni memang bangsat betul lah. Aku bagi pokok tu berayun tu. Hang boleh tengok pokok tu berayun. Hang tahu kata angin tu aku cipta nak menggerakkan daun pokok tu. Ada alertness, ada kepekaan diri hang bahawa inilah tanda aku ingat hang. Hang tengok pokok bergerak pun hang tak nampak aku. Hang janji kata hang nampak aku cari. Hang siap. Aku tak ubuh hang dalam neraka. Hang pilih nak masuk neraka, hang tanggung sendiri. Kemudian dia kata, jika ia melihat sesuatu, maka yang dilihatnya perbuatan pekerja Tuhan. Betul tak dia kata? Betul tak saya abang tuan? Allah Ta'ala ni tunggu je kita jeling kat dia. Hantar angin sejuk lah, tak ingat kat Tuhan, dia hantar ribut. Baru, ya Allah, baru nak ingat tu, hantar ribut pun nak ingat. Hantar main angin sejuk buat tak tahu. Hantar main bunyi pahan. Hantar main bunyi daun, sentuh dengan daun, angin tolak sentuh daun, keluar bunyi. Tak heran. Kena hantar main angin ribut 300 km sejam tu, baru ya Allah. Ni Malaysia. No. Bagi kulit cekang buat tak tahu. Buat tak tahu dengan kulit cekang ni. Tak ingat tak Tuhan, tak nampak Allah, tak kenal Allah, tak tahu Allah, tak merasai Tuhan ni. Dengan kulit cekang. Kena hantar main kulit kendok. Ya Allah, nak mati dah aku. Tu baru jadi tu. Tu pangai kita. Tu Tuhan kata, "Aman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala ya'qilun." Apabila aku bagi panjang umur, aku akan ambil balik semua. Pasal apa? Atau aku bagi kat hang elok, hang kena ingat aku. Aku ambil balik, baru hang nak main aku. Memang hang suka main kat aku dengan terpaksa. Suka rela bukan hang nak main. Kemudian dia kata, jika ia melihat sesuatu, maka dilihatnya perbuatan atau kerja Allah. Jika ia mendengar atau mengetahui sesuatu, maka didengar perkataan Allah. Dan jika ia mengetahui sesuatu, maka diketahuinya melalui pengetahuan Allah. Nampak? Kita dengan Tuhan tak pernah putus. Sebab tu bila dia tengok terang betul, dia tengok betul-betul hak ni tanda Tuhan nak tunjuk kata, aku lebih nyata dari yang lain, keluarlah perkataan dari mulut dia. Subhanallah, sucinya hang Tuhan. Tak perlu campur tangan siapa-siapa pun sebenarnya. Ni meratib subhanallah, subhanallah, subhanallah. Duk lagu tu lah 8 tahun. Hutan tak payah. Kan? Dan maka diketahuinya melalui pengetahuan Allah. Ia akan dianugerahi dengan anugerah Allah. Beruntunglah dia. Tangan aku sendiri nak bagi. Bukan raja, bukan agung, bukan nabi, bukan rasul. Bukan malaikat, bukan jin nak bagi hang. Yang bagi hang aku. Bila aku yang bagi hang, hang nak komplain apa kat aku? Hang nak cerita apa? Hang nak cerita apa tentang pemberian aku?
Sebab yang bagi tu aku. Mak goreng nasi, buat sedap-sedap, bagi kita makan. Nak komplain apa? Yang bagi tu mak. Kalau orang lain bagi, boleh komplain. Nak bagi mak. Aku tahu tentang macam mana hang nak rasa. Aku tahu bila hang rasa tu jadi benar. Sebab tu hang kena tahu yang bagi siapa. Yang bagi aku. Kalau aku yang bagi, tak mana cacat hang? Aku yang bagi ni tak mana cacat. Sebab aku ni hakim bijaksana. Tak mana kecacatan yang rasa macam aku bagi hang tak betul. Dan Tuhan terus tanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang aku bagi hang yang mana lagi hang nak kata aku bukan Tuhan hang? Hang mana lagi hang nak kata aku tak betul dengan hang ni? Hang tak ada mata, aku bagi mata. Hang tak buat mata pun. Hang tak ada telinga, aku buat telinga. Hang tak buat telinga pun. Bunyi pun hang tak buat. Aku buat semua. Apa lagi daripada bunyi tu tak bawa hang ingat kat aku? Kenapa bunyi hang dengar tak boleh ingat kat aku? Apa lagi yang tak kenal dengan bunyi yang aku buat kan? Okay. Syok. No. Syok lah tuan-tuan. Oi. Mengata kat orang. Mengata orang kata balik pun syok. Tambah mengata orang duduk diam lagi syok. Saya bukan mengata. Saya nak habaq. Tuan-tuan dah faham. Tuan-tuan dah reti. Habaq mesti sangkutnya. Yang saya nak terang. Ni nak terang bagi sangkut. Benda tuan-tuan dah ada. Platform yang dah dibina dah. Tuan-tuan dah ada benda-benda yang boleh. Dia panggil apa? Alert. Yang boleh peka. Tu saya habaq. Dia ada alertness. Dia peka, dia mesti lekat. Tuhan kata terus yang ni. Apabila kebenaran yang datang, maka kepalsuan semua akan keluar. Bila kebenaran yang tegak, maka hancurlah kebatilan. Selama kita duk faham-faham benda-benda mereka ni semua batil. Mai benda betul, hak batil semua kita kena tendang keluar. Kecuali orang tu yang jenis ekstrim. Hak lama dia tak boleh buang, hak baru dia tak boleh ambil, tapi hak baru juga dia tak boleh tolak. Nak tolak pun tak boleh, nak ambil pun tak boleh, duduk di rengkung. Telan tak masuk, luar tak keluar. Tang ni dah melengung lama sikit. Apa ni betul tak betul? Kau aku yang tak betul, kau ustaz ni yang tak betul. Pening ke tu? Kerana? Mana tu? Ia dianugerahi dengan anugerah Allah. Beruntunglah dia. Ya Hana, sangat-sangat beruntung. Ya Hanana, sangat-sangat beruntung. Sebab apa? Tuhan bagi kat aku jadi orang, bagi kat aku jadi faham, bagi kat aku jadi tahu, bagi kat aku lagi nampak, dan bagi aku boleh kenal. Masya Allah ya Karim. Ni orang hebat. Dia bagi kat aku boleh kenal dia. Subhanallah. Tak layak untuk nak kenal dia pasal level aku, level tu. Tapi dia bagi kenal juga. Barakallahu li wa lakum bil Quran al-azim. Tu orang kenal tu No. Dan kerana hampirnya dengan Allah, beliau akan diperhiaskan dan dimuliakan. Hampir dia dengan Tuhan, dia diperhiasi. Apa dia? Tak ada dia risau, takut dan gundah gulana dengan kehidupan dia. Pasal apa? Dia diperhiaskan dengan kekekalan jiwa. Kerana kebenaran Tuhan dan Muhammad dalam diri dia. Sebab tu dia tak heran. Nah. Redalah ia dengan Allah. Tuhan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Tuhan kata kat orang macam tu. Wahai jiwa yang murni. Wahai jiwa yang hening. Tuhan abang kat orang macam ni ya. Irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah. No. Datanglah kepada aku dengan keredaanmu. Dan aku meredaimu. Fadkhuli fi ibadi. Jadilah kamu di kalangan hamba-hambaku yang sentiasa dalam mengenangku, mengingatiku, menyebutku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Nampak Tuhan kata apa kat orang tu ni? Nganga, lipok, biji mata dari dulu sampai lah tak faham lagi nak abang bahasa apa. Kemudian, bertambah hampirlah ia dengan Tuhan. Tuhan kata, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya aku sangat dekat dengan mereka, lebih dekat daripada urat leher mereka. Tu dia punya dekat Tuhan dengan manusia. Tu dia kata,
makin hampirlah ia dengan Tuhan dia. Kalau dah kita duduk dengan Tuhan, sempatkan masa kita nak pandang yang lain, sempatkan masa kita nak tengok hal lain, sempatkan masa kita nak sebut hal lain. Kalau kita duduk tengok dia, kita nampak dia. Sebab tu Nabi Muhammad kata, hampa bagi langit aku, bagi matahari aku, bagi bulan aku tak mau. Pasal aku nampak dia. Kita dan bertambahlah cintanya pada Allah. Bertambahlah seronoknya dalam mengenang Allah. Sebab tu orang macam ni tak akan nampak alam, melainkan dia nampak Tuhan dulu, baru dia kenal alam. Dia tak nampak diri dia, melainkan dia nampak Allah Ta'ala dulu, baru dia tahu diri dia. Ni orang hebat tu ya, dekat tu ya. Sebab dia kata, fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Hang pusing, tak mana hang nampak aku. Paling terang tak mana? Pergi tengok cermin, tengok diri kita. Tu, terang Tuhan yang paling terang sekali. Lepas tu, tengok muka mak dan ayah kita. Lepas tu, tengok muka Quran. Lain kali, tengok kita juga. Sebab Quran pun kita, mak ayah kita pun kita. Kaabah pun kita, masjid pun kita, kiblat pun kita. Semua tu kita. Kita adalah dari dia. Mablis. Berdirilah ia di dalam Allah. Nampak dia kata? Berdirilah dia di dalam Allah. Ni. Allah akan memimpinnya dan menghiasinya dengan pakaian ilmu. Pakaian wujud. Nampak? Wujud. Nampak wujud tu? Baru benar-benar wujud. Baru kenyataan wujud Tuhan tu berdiri kerana dia benar-benar wujud. Pakaian apa? Pakaian ilmu. Tu dia kata. Pakaian cahaya ilmu Allah. Dan terbukalah kepadanya hijab yang melindunginya. Baru dia sebut keluar betul. Allah. Keluar getak betul ya. Baru Allah tu terpakai. Walaupun sekali kata terpakai buat selama-lamanya dengan satu kataan tu. Sebab dia tahu dah Allah tu apa dia sebenarnya. Kita kata 1000 kali ya. Jam tu. Dan terbukalah kepadanya hijab dan melindunginya dari rahsia-rahsia. Hijab yang melindunginya daripada rahsia-rahsia Allah. Rahsia Allah paling besar apa dia? Diri dia lah. Yang selama ni terhijab. Bila dia kenal, Tuhan buka lah rahsia tu. Nak tengok aku. Tengoklah diri yang. Tu, rahsia dia buka. Terang dia buka. Nak tengok aku. Nak tengok diri yang. Beliau mendengar, mengingat hanya dari Allah yang Maha Tinggi. Sentiasalah ia bersyukur. Dan sembahyang di hadrat Allah SWT. Maka ketika tu, ayat yang kata, Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Telah bertasbih tu semua. Dekat siapa? Dekat Tuhan. Cukup tinggi. Tasbih tak mana? Tasbih mengatakan dia sangat-sangat suci dan bersih. Apa dia tu? Diri yang Tuhan lihat. Apa? Siapa dia yang diri Tuhan lihat? Kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah aku cipta, telah aku wujudkan manusia itu sebaik-baik kejadian. Wallahu a'lam. Habis. No. Baik. Okey, soalan. Silakan. Kalau tak ada, saya nak tanya lu Ustaz. Ya, silakan. Okey, ni hadis Nabi yang mana saya baca ujung dia lah. Yang mana Nabi bersabda, sesungguhnya sedikit amalan akan berfaedah bila disertai dengan ilmu tentang Allah, dan banyak amalan tidak akan bermanfaat bila disertai dengan kejahilan tentang Allah. Ya, saya habaq dah Ustaz ni, saya balun dah Ustaz ni, saya kata dah Ustaz ni. Hadis Nabi tu hak tu lah dia nak abang. Semua benda tahu kan? Tuan-tuan tahu semua benda kan? Saya abang tadi kan? Hak nu tahu, hak ni tahu. Saya tengok Tuhan tak tahu. Nak buat apa benda tu? Saya tadi saya abang dah. Tadi saya pukul anak tadi. Baik. Dia abang, Nabi kata, sikit amal dengan ilmu lebih baik daripada beramal banyak tak tahu apa. Yes. Yes. Ya, silakan. Soalan-soalan daripada nganga.com, silakan. Nganga dan sengai.com.
Okey, Pak Lang nak tanya. Silakan Pak Lang. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ustaz. Ya, Pak Berdasarkan Lang. kepada ayat yang Ustaz baca tadi, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah tu, sampai Ya. habis. Dikatakan di situ, Allah mengiktiraf kita sebagai hamba dia, kemudian dia jemput masuk dalam syurga dia. Jadi Okey. berdasarkan pada makam ni, kalau orang yang dah nampak apa yang seperti yang Ustaz sebutkan tadi, mana orang ni dia tak ada hisap lagi akhirat masuk. Betul kan Ustaz? Bila dia Baik. hisap lah. Tak apa. Sebab dia jemput. Kalau- dia ada Tak apa. Yang pentingnya, kalau Tuhan nak hisap, dia nak hisap lagu mana orang macam ni? tak ada hisap lah. Nak hisap apa lagi? Kita Semua kata yang tu, kita kata. Kalau Tuhan nak hisap apa dia kat orang macam ni? kat atas nikmat lah yang kita terima. Tuhan nak tanya satu soalan je, yang menghisap bukan dia. Kalau tak betul, siapa yang nak kena? Kalau tak betul, kita lah kena. Benda yang kita tahu tentang buruk dan baik, baru tahu di akhirat ke tahu lama dah? Betul lama lah. Masa di dunia tahu pasal Tuhan ni baru tahu ke tahu lama dah? Baru tahu. Dah masa di dunia ni. Tahu lama Lama. dah. Ha. Celek tu habaq dah pasal Tuhan tu. Dan ni tak mau ambil tahu dia tentang Tuhan ni di akhirat ke di dunia kita mau ambil tahu. Dunia. Kalau gitu siapa yang buat bagi kena siksa? Siapa yang buat kena azab ni? Kita sendirilah. Sendiri buat. Kalau dah dia kenal, kalau dah dia tahu, macam inilah Pak Lang ada anak. Okey? Nak Pak Lang duk buat padi, duk buat bendang. Kan? Dia dah tahu semua dah Pak Lang weh. Dia dah reti dah pasal padi, pasal semua bila padi nak masak pun dia tahu. Lepas padi masak dia nak buat apa pun dia tahu. Pak Lang nak kena abang lagi ke kat dia? Tak payah. Tahu dah. Dia tahu dah semua kan? Lepas Ya, tu dia buat silap sikit pasal padi. Pak Lang nak marah ke kat dia? Takkan nak marah. Dia tersilap. Macam tu lah kita dengan Tuhan tu. Oh, faham tak? Terima kasih. Baik. Baik. Okay, next. Soalan. Silakan. Okay, Syafiq, silakan. Assalamualaikum Ustaz, Abang Lee dan semua kawan-kawan. Waalaikumsalam. Ya, Syafiq. Proceed. Ustaz, nak tanya macam mana yang Ustaz katakan tadi kan, kalau siapa yang datang ni kita, contohnya macam Ustaz cakap tadi, anak, isteri kan? Ya. Itu kasih sayang dia Ustaz kan? Ya. Lepas tu macam mana kalau situasi tu selalu berlaku dia suka menyakitkan kita, dia jadi yang tak best yang kat kita Ustaz. Yang tu macam mana kita nak pandang Ustaz? Okey. Banyak kali dah saya abang Syafiq. Ni saya abang kali ke-80 dah kot. Okey. Dengar elok macam mana. Yeah. Macam mana hak berita tu kita nak link dekat Tuhan. Okey. Okey. Syafiq macam mana boleh rasa kenyang? Macam mana Syafiq tahu kata Syafiq kenyang? Pasal apa Syafiq tak boleh tahu kata Syafiq kenyang? Sebab saya biasa lapar Ustaz. Sebab Syafiq biasa lapar. Sebab tu Syafiq tahu saya kenyang. Pasal apa Tuhan bagi dalam bentuk payah susah? Nak bagi tahu nilai senang, nilai kaya, nilai sihat. Kalau dia buat satu nilai je, kita tak bernilai. Kita ni bernilai kerana ada dua perkara. Kita dinilai. Ada cerah, ada gelap. Yang mengetahui cerah dan gelap kita. Kalau kita ni ada buat cerah saja, kita pula tak bernilai. Kita bernilai nak menghadapi cerah dan gelap. Sebab kita je faham cerah dan gelap. Bukan masalah cerah dan gelap. Masalah nilai cerah dan gelap ada kat kita. Tapi Ustaz dia Ya. Dia efek dia jadi macam kemanusiaan Ustaz. Bila orang buat tak suka kita jadi sakit hati, jadi meluat. Lepas tu kata macam mana kita nak relate macam tu Ustaz? Sedangkan kita tahu semua tu daripada dia kan. Okey, tanya pula. Saya nak tanya Syafiq. Pernah dah Syafiq lupa kat Tuhan? Pernah? Pernah tak? Pernah.
Pernah. Waktu Syafiq lupa kat Tuhan meluat kat Syafiq tak? Tak meluat Ustaz. Kalau tu pasal apa benda buruk main Syafiq nak meluat? Oh, Aku tak nak meluat kat hang sekali pun. Siapa bila berlaku kat hang nak meluat? Tapi tu fitrah manusia Ustaz. Macam mana? Betul. Tak malu lah jadi Tuhan tak untuk tak meluat. Tak malu lah. Fitrah juga. Muka malu tu sana. So pendek kata kita sabar, redha, pasrah. Tak sabar, tak redha, tak pasrah pun kena sabar, kena redha, kena pasrah. Daripada terpaksa, baik buat sukarela. Tak boleh buat. Suka tak suka kena sabar. Bukan keluar terus umur 10 tahun. Keluar umur sehari. Nak tunggu umur sebulan, kena tunggu 30 kali matahari naik. Kena sabar tak? Tak sabar pun kena sabar tak? Daripada sabar duk melawan, baiklah sabar kita patuh. Ramai orang sabar tapi melawan. Kita sabar dan kita taat. Wa sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh. Ya. Apa? Komplain, malaikat kiraman katibin tulis. Rokib tulis. Dia ni komplain kuat betul. Daripada awal sampai lah kerja duk komplain dah. Buku sampai penuh. Buku sijin ni sampai penuh. Tulis pasal apa Haji komplain. Malaikat Malaikat Atid kata, aku pen ni dakwah pen buku. Tak boleh tulis apa. Pasal apa? Dia bukan kira dia ni. Buta yang dia catik dalam tu. Esok depan Tuhan, dia buka buku tu. Hang periksa apa yang hang buat lo. Aku tak mohong, ni hang buat. Setiap apa yang hang buat aku tulis. Amai ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Amalan hang yang baik walaupun sebesar zarah aku tulis. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Amalan kamu hang buruk walaupun sebesar zarah aku tulis. Apa nak kena? Kita kena Ustaz. Orang kata tak apa. Aku sayang kat hang. Aku tunggu hang untuk hang bertobat. Tobat cepat sebelum nyawa mai kat hangkong. Aku tunggu hang. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Aku tak mengantuk, aku tak tidur. Tunggu hang bangkit mai kat aku. Hang lena aku bongkang. Lepas tu dekat nak mati pun nak kalut. Nabi mai, bangkitlah semayang tahajud, bangkit sahur. Bukan pasal makan, nak suruh ingat kat Tuhan tu. Makan tak payah badan kita boleh tahan ni. Tapi bangkit, waktu tu tak ada siapa, waktu tu semua aku bagi mati. Aku bagi hidup. Pasal mana tak orang main kat aku? Aku tunggu nak ampun dosa hang kot. Aku ni Al-Ghafur, Maha Pengampun, Al-Wadud, suka sangat pada orang yang suka tobat. Aku cukup cinta kat orang tu. Tidur terganggang tak bangkit. Okey, Fik. Okey, Ustaz. Spek mata pun macam segak. Spek mata dia. Ustaz, dia keadaan jadi macam tu Ustaz. Bila kita cuba memiliki suka dan duka tu Ustaz. Ya, orang habaq. Kita ni menikmati saja, bukan hak milik. Apa-apa tanda bukan hak milik. Kenyang pun tak lama, lapar pun tak lama. Sekejap lapar, sekejap kenyang. Sekejap lapar, sekejap kenyang. Rehat pun tak lama, bekerja pun tak lama. Imbang dua-dua. Cerah pun tak lama, gelap pun tak lama. Betul? Betul. Sakit pun bukan lama, sihat pun bukan lama juga. Yang Tapi penting tapi bila yang benda tu benda negatif tu datang dalam hati tu, dia kira normal lah Ustaz kan. Itu baru normal kita benda tu kita normal. sedar balik Benda kan. tu normal. Tak normal kita. Benda tu pasti mai. Sunatullah tu pasti mai. Baik, buruk, senang, susah, sihat, sakit mesti mai. Kita yang tak normal. Apa yang kerja sakit lah. Kita yang tak normal. Maksudnya kita kena tak untuk kita semua. Kalau kata Tuhan tak buat lagu tu, dia buat hak elok saja, tentu Nabi tak duduk payah buat dakwah. Nabi buat dakwah senang. Tulis surat kat Ikhlis, ni daripada Muhammad Rasulullah. Tulis terus boleh masuk Islam. Senang je. Hantar dekat Raja Persia, Raja Iran. Senang je. Berperang dengan Iran, berapa ribu orang mati. Kan? Kalau Tuhan kata senang je, Muhammad doa sudah. Ya Allah, hang bagi seluruh dunia ni Islam dengan kata-kata puru sekali hang bagi Islam. Islam habis semua. Tak ada nilai Ustaz. Ya. Tak ada nilai dah kalau macam tu. Ya, mesti tak ada nilai. Sekarang ni kita nak edit orang kan, nak edit malaikat. Nak edit orang. Tahan lah. Nak edit orang buat apa? Komplain.
Maksudnya kalau dalam keadaan macam tu Ustaz, kita redha, kita doa. Betul tak Ustaz? Ya. Ke macam mana? Apa lagi kita boleh buat lain pada tu? Kan lawan kan Dah. Tanya. Apa lagi yang kita boleh buat lain pada tu? Daripada sifat kemanusiaan dan tambahan kita, apa yang kita boleh buat lain pada tu? tak boleh buat apa. Tu dia mampu. Kalau lagu tu, tentu Nabi Muhammad minta Tuhan janganlah bagi mati Pak menekan dia. Betul? Betul? Dia pernah minta tak kat Tuhan jangan bagi Abu Jahal mati? Jangan bagi Abu Jahal jadi kapak. Dia minta tak? Ada? Dia minta. Tuhan bagi tak? Tak bagi. Tak bagi. Kalau Muhammad minta pun Tuhan bagi. Itu dua motor kita. Lalu kita ni minta kan Tuhan nak bagi. Baik Ustaz, baik. Terima kasih Ustaz. Clear? Jadi Ustaz, mau tak mau kita kena tengok masa kita tak ada tu Ustaz. Dia masalahnya bila ada ni. Hak tu sebenarnya kalau ada hak tu kita tak mengaji dah. Kalau siapa faham dia tu. Hak tu pandangan awal Tuhan dekat kita. Kalau siapa faham hak tu tak payah mengaji dah. Alam ni ajak semua komplit lah. Ni pasal kita tak faham yang tu. Baik. Tuhan kata telah aku melihat kamu seadanya. Nak komplain apa kat aku ni? Aku melihat hang seadanya. Dalam kasih sayang aku, dalam kerinduan aku, dalam kecintaan aku. Hang nak cerita apa dekat aku tentang pandangan aku dekat diri hang? Nak apa apa? Hang nak komplain apa tentang ujian? Hang nak komplain apa tentang iman? Pandangan aku kot. Hang tak puas hati dengan aku ha? Hang keluar dari bumi aku, hang pergi cari Tuhan lain, semua Tuhan lain. Nak kata apa? Tuan-tuan nak komplain apa? Nak komplain apa ni? Tuhan ni. Hang bukan minta aku nak dia orang aku yang buat hang. Takkan aku buat hang lah keadaan bodoh. Aku buat cerdik hang. Hang yang jadi bodoh. Aku tak pernah zalim kat siapa-siapa pun. Walaupun orang tu aku buat cacat, kehambaan dia tak pernah cacat tau. Yang cacat fizikal dia aja. Ya. Alright. Okay, Ustaz. Okey, Syafiq. Pendek kata dalam keadaan macam tu kita kena doa dan redha Ustaz lah. Betul? Ya. Pendek kata ya. Pendek kata dalam keadaan tu ya. Tu pendek sekali ya. Tak ada cara. Mana ada cara Ustaz? Dah. Kalau ada cara boleh buat, buat. Kau boleh sampai. Ya. Macam mana nak sampai kat Tuhan, Syafiq? Macam mana nak sampai kat Tuhan ni? Syafiq jawab. Orang lain jangan jawab. Orang lain pun kalau dah rasa pandai sangat jawab. Nak sampai macam mana tu Ustaz? Dia tanya kita sampai macam mana pula dah. Yalah. Kita tahu ada Tuhan kan? Tahu. Macam mana benar-benar tahu tentang Tuhan tu, benar-benar yang kita tahu tu macam mana? Nak jadi lagu mana? Kena duduk macam mana? Kena buat macam mana? Kita kena sedar lah siapa diri kita Ustaz. Siapa diri kita? Hamba dia Ustaz. Syafiq, tak ada cara nak balik kat Tuhan dengan satu cara je. Satu cara ni je. Nak balik kat Tuhan. Jadilah Muhammadur Rasulullah. Sebab dia saja kenal Tuhan. Lain pada tu, siapa boleh sampai kat Tuhan? Yang boleh sampai kat Tuhan Muhammad seorang. Siapa tak jadi macam Muhammad, saya memang pandai tak sampai. Kalau begitu, Muhammad macam mana menghadapi derita? Kena jadi macam tu. Sabar menghadapi derita. Sabar menghadapi kepayahan. Susah dalam tekanan, susah dalam cemuhan. Kena jadi macam dia, baru lebih kat Tuhan. Kalau setakat ilmu saja tak terima bebanan dalam ilmu, bukannya Muhammad. Baik, maka macam mana nak balik kat Tuhan? Jadilah seperti macam mana yang telah terjadi pada Muhammadur Rasulullah. Dia sajalah yang boleh sampai kat Tuhan. Kalau kita berkepribadian macam dia, kita akan sampai. Nabi kata dekat sahabat, hampa tengok aku. Hampa hari-hari jumpa aku. Hampa dengar suara aku. Tapi mereka tak pernah tengok aku. Mereka tak pernah dengar suara aku. Mereka tak pernah sentuh aku. Tapi mereka sangat dekat dengan aku. Maka apabila mereka dah dapat beramal satu daripada sunnahku, sesungguhnya mereka telah beramal
dengan keseluruhan sunnahku. Nampak Nabi kata apa? Sunnah besar kita dengan Tuhan apa dia? La ilaha illallah. Ni sunnah besar paling dengan kita dengan Tuhan. Sebab itulah pengenalan paling terang Rasulullah dengan Tuhan. Pergi cara lain susah, tak sampai. Nak beribadat, macam mana Nabi beribadat? Macam mana Nabi beribadat? Pada fizikal ke? Pada kehambaan dia? Ni. Kita memang boleh habaq Nabi. Nabi lagu mana duk? Lagu mana nak duk macam Nabi tu? Sampai nak pegang makanan, tak pegang banyak-banyak. Macam mana hal ehwal hati dia? Nak cetak makanan banyak-banyak, boleh tak mau. Nak tidur senang-senang, boleh tak mau. Pasal apa tu? Kenapa jadi jiwa dia jadi macam tu? Kerana dia terlalu melihat Tuhan dia jelas dan terang. Sehingga terbangun kehambaan dia. Kita terbangun tak? Kalau tak terbangun, macam mana nak pergi ke Tuhan? Muhammad saja yang tahu Tuhan ni. Jam lah. Lepas jam dah. Pening kepala lah Ustaz. Pening tak ada cara lain. Tu saja cara. Siapa tak balik macam Muhammad tu? Kena ulang buat sampai betul macam dia. Dia makan buah masam, buah anggur yang sangat masam. Dia makan buah anggur yang sangat masam yang dibawa oleh sahabat yang baru tanam anggur. Sahabat tu teringat kat dia nak bagi dia makan. Dia ambil, dia makan masam. Dia tak tunjuk muka kerut masam sebab takut kawan tu kecil hati. Dan dia makan buah tu sampai habis. Dekat sahabat pun dia tak bagi. Sahabat tanya, selama ni hang makan, hang tak nak tinggal kami, hang bagi kami, yang ni betul hang tak bagi. Aku nak jaga dia. Hampa kalau makan buah ni, sekali hampa tarik muka saya kecil hati dia. Biar aku tanggung, hampa tak boleh tanggung ni. Boleh kita buat tu? Selawat kunun. Sesuatu sembang lah. Pak Muhammad ni tak boleh duduk betul kalau tak sungguh-sungguh, tuan. Hang tak usah duduk perwatakan macam mana. Fizikal tak jadi. Dia kena jiwa tu. Fizikal bukan jadi ni. Hang tak usah duduk tunjuk apa. Tak jadi. Melainkan jiwa hang sama. Nak makan tak masuk. Duk teringat kawan. Tak masuk. Sayyidina Umar bagi kepala kambing kat Nabi. Nabi suka makan kepala kambing. Hari jadi Sayyidina Umar, sahabat bagi kat dia. Sayyidina Umar teringat kat Nabi. Bagi kat Nabi. Nabi tak boleh makan. Teringat kat Abu Bakar. Abu Bakar suka bagi kat Abu Bakar. Abu Bakar tak boleh makan. Teringat kat Osman. Bagi kat Osman. Osman tak boleh makan. Teringat kat Ali. Bagi kat Ali balik. Ali tak boleh. Teringat. Adalah balik dekat Sayyidina Umar. Kambing tu. Siapa tak makan? Kita boleh. Sembang. Sembang boleh lah nak buat tu. Kita dapat kita bagi balik pinggan. Sumbin pinggan tu. Best. Next. Nak tanya tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan yang ada ni. Tuan-tuan tengah jogging. Jogging lah nak pergi kurui. Jogging. 8 km dia jogging. Pagi-pagi pukul 7 jogging dah. Lalulah kot Batas Bendang. Lepas Batas Bendang lalu kot kampung. Lalulah kot jalan kampung ni. Cantik duk jogging, tengok langit gelap. Nak hujan. Jogging hujan turun. Dia baru turun nampak dangau ada tepi jalan. Tuan-tuan nak singgah tak? Macam apa singgah? Macam apa nak singgah? Jawab soalan. Pasal apa nak singgah? Tak mau bagi basah. Dangau ada tepi tu kita punya lah. Bukan. Kalau bukan kita punya, mesti orang punya betul. Betul. Minta izin nak singgah. Kalau ambil hak orang tanpa izin, apa hukum? Dosa. Cakap sunnah. Mana ada sunnah? Takut kita basah, guna barang orang. Sunnah. Sebab tu boleh mengaji je tuan-tuan. Jadi tak nak. Ira mabuk. Sebab tu kita ambil ilmu, kita praktik sikit demi sikit. Praktik benda tu supaya jadi dengan kita. InsyaAllah, amin. Kan? Kita hebat. Suami ni hebat.
tak pernah marah kat bini. Pasal apa? Pasal dia tahu Nabi tak pernah marah kat bini dia. Pasal apa? Pasal Nabi dia tengok, bukan dia tengok bini dia. Dia tengok diri dia kat bini tu. Dia tengok beban dia tu. Kat bini tu dia tengok tu diri aku, tu perangai aku. Oh, tak boleh jadi ni, kena bagi elok perangai aku. Kita Perang dunia. lepas tu, oh ni sunnah Nabi. Pi lah mabuk. Semua orang cakap sunnah. Tak nak penting macam mana? Tak percaya? Saya bagi contoh ni dekat jantan-jantan yang ada ni. Saya bagi contoh abang betul tak betul ya? Ya, Contoh awak keluar duit beli ikan jenahak, betul? betul. Ini minta 50 bang, main 50 nak beli ikan jenahak, kita nak buat gulai hari ni. Bagi lah. Ikan tu siapa pergi beli? Ya, Kita beli ke bini kita pergi beli? Bini beli. Bini beli. Apa bilik dia? Bini juga. bini juga. Lagi siapa pesan ikan tu? Bini. Bini juga. Hanya ikan tu kena siapa? Kena Bini dia. juga. Basuh ikan tu lagi. Siapa yang hanyak tangan? Bini Ya. juga. Ini. Sekejap lagi dah tos ikan, dah bagi kering, ambil barang kunyit, gue. Siapa gue? Bini juga. Bini. Kuning tangan bini. Apa yang tanggung kuning tu? Bini lah juga. Ini. Yang ambil ikan tu goreng. Siapa goreng? Bini juga Bini. goreng. Meletup mata ikan dalam belanga panas tu. Ingat panas naik muka siapa? Muka Bini. bini. Bini juga. Siapa ambil ikan tubuh dalam pinggan? Bini juga. Siapa yang ambil ikan bola mulut? Kita. Kita. Sekejap lagi habis dah makan, pinggan ikan tu siapa basuh? Bini. Ini. Lepas tu sunnah. Disimpan lah lelok sunnah tu dalam lemari lauk. Kalau rasuah dia boleh tak Ustaz? Lagi jahat tu. Sebab tu, bini marah sikit. Oi, kita ni, aku ni, hang aku siapa? Hang lupa diri hang siapa? Tuan-tuan mengaji dah, tuan-tuan buatlah kat mana pun. Pisau ada di tangan tuan-tuan, buah ada di tangan tuan-tuan. Ikut suka nak potong. Esok di akhirat, bini akan tepuk tangan, cuci tangan, dia akan tunjuk. Tanya tu, big boss tu, dia. Big boss. Tanya dia. Saya mandi wajib, dia ajak ke saya belajar sendiri? Tanya dia. Baik. Mandi Ya, wajib saya Suraya, ni sah, silakan. tak sah? Tanya dia. Tahu tak mandi wajib perempuan ni sah, cakap yang tak sah macam mana? Dia tanya. Esok, bini gabus tangan aku tu ya. Mampus kita kena. Tak kata mengaji ilmu kenal Tuhan, bagi kenal betul ya. Tidak payah mengaji, susah apa. Ya. Ya, silakan. Dia berkata apa Ustaz? Apa-apa lagu tu ha? Ya, Suraya nak tanya Ustaz. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Suraya. Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan apa itu baqa billah? Okey. Semua yang di alam ni masuk diri kita kekal dalam Tuhan. Maka baqa billah. Tak ubah apa pun. Itu baqa billah. Semua yang ada di luar kita, yang ada dalam kita, yang baik, yang nyata, yang dulu, yang kemudian berada kerana dia dalam baqa billah. Kalau kita sedap tentang tu, kita sendiri adalah baqa billah. Yang itulah baqa billah. Dia tak ubah. Kalau berubah kerana baqa, kerana kekal ilmu dia, kerana kekal kuasa dia, kerana kekal hayat dia, berubah dalam diri dia tu. Tak berubah sebab-sebab yang lain. Sebab tu, kalau nak cakap bahasa, nak pergi kat dia pun tak boleh, nak lari-lari dia pun tak boleh. Tetap kekal dalam keadaan diri dia yang sunnah. Dia panggil qidam. Sedia. Dia kata aku setelah pikak ni aku reti. Pikak hang pun berada dalam baqa billah. Kekal ilmu tu dari dulu sebelum hang pikak benda tu dah ada dah. Hari ni hang menerima pikak tu.
Jadi tak terubah dengan apa pun. Tak siapa pun boleh ubah. Tang ni lah sifat 20 kata. Iftiqar. Semuanya berhajat kat dia. Sebab semuanya inna lillah daripada dia. Kenapa? Ya. Dia adalah baqa. Kekal macam tu. Selama-lamanya. Okey, so. Jadi makna yang tadi Ustaz kata tadi, kalau kita betul-betul faham benda ni, kita juga ni baqa billah ni lah Ustaz ya, Betul. tidak berubah. Ya. Kita Begitulah kita sedang menikmati apa yang Tuhan kehendak. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Innallaha aliman hakima. Kamu tidak boleh menentukan apa-apa yang kamu mau, melainkan apa-apa yang aku mau. Sesungguhnya aku Tuhan Maha Bijaksana dan Maha Berilmu. Baqa billah. Sempurna tu. Jadi apa yang kita buat ni semua ni kita menikmati sajalah Ustaz. Menikmati ada dua. Orang yang bodoh pun menikmati juga, tapi dia tak tahu. Kita ni menikmati juga tapi tahu. Betul besar. Tapi tetap menikmati. Tu beza dia kan. Tu beza dia. Oh, aku pun menikmati. Hang pun nanti cuma hantar apa benda ni. Cuma cerita kat aku Ustaz menikmati ni macam mana. Tapi kita menikmati. Tapi aku tahu nak abang kan. Menikmati ni apa. Okey, Su. Baik, Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Sama-sama. Baik, Shena, silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz Wan, Cikgu dan Waalaikumsalam. sahabat-sahabat semuanya. Okay. Waalaikumsalam. Okey, Ustaz, saya nak tanya, tak tahulah kalau soalan bodoh lah kan. Okey, macam ni, kita akan mati kan? Mati yang pasti tu. Ya. Adakah, sebab kalau ikutkan macam Ustaz kata mati tu kita macam berubah alam kan? Sebenarnya kita tak mati, berubah alam. Ya. Adakah kita alam yang berubah tu kita rasa macam mana kita hidup di dunia tu? Betul lah. Dulu sebelum Sina mai sini, Sina lalu dah alam sebelum ni. Tak tahu lah, tak sedar. Mana boleh tak tahu. Dia ada alam roh, dia ada alam jabarut, dia ada alam malakut, dia ada alam hahut, dia ada alam nasut, dia ada alam mulki, dia ada alam ijsan, dia ada alam insan, dia ada alam ihsan, dia ada alam syahadah, dia ada alam barzah, dia ada alam akhirat. Kita dah merentasi 2-3 belah alam lah. Tetapi ketika tu tubuh tak ada. Yang ada ketika tu adalah pengetahuan tu, tubuh tak ada. Maka nak mengingati di sana sebelum kita mai di sini, tempat mengingat dia di tubuh. Nak merasai apa yang di sini, tempat rasa dia di tubuh. Nak tahu benda akhirat belum sampai, tempat tengok pun di tubuh. Sebab tu dia panggil syahadah. Syahadah, penyaksian. Okey. Bila kita mati dia sebut maut. Maut ni sebutnya habislah. Putus antara dua alam. Alam jasad dan alam roh. Bukan mati, pindah. Sebab roh sekali tercipta, dia tak mati dah. Roh ni ada 3 elemen. Tuhan, roh dan jasad. Okey. Allah Ta'ala tak ada awal, tak ada akhir. Okey. Roh ada awal, ada akhir. Jasad ada awal, ada akhir. Maka roh ni sekali dah dia ada, dia tetap ada. Khalidina fiha abada. Kekal dia sebagai roh buat selama-lamanya. Cuma dia duduk di sini, dia duduk alam penyaksian. Oleh kerana dia duduk alam penyaksian, dia tak boleh berdiri saja. Dia kena berdiri dengan jasad. Ada jasad baru dia sempurna berdiri dia. Tetapi pasal dia bukan di sini tempat dia. Jasad saja di sini. Tempat dia adalah di sisi Tuhan tu. Tang mana? Mana? Cik nak tahu. Dia faham tak bang? Jasad roh ni di sisi Allah. Terbit di sisi dia. Kita kata di sisi ilmu dia. Maka roh tak mati lah, roh tinggal tu. Oleh kerana di sini roh pernah merasai, pernah mendengar, pernah hidup, pernah nampak, pernah semua.
maka di sana dia akan dapat yang sama seperti di sini. Kalau lagu tu, kalau roh di sini terhijab dengan jasad tak mengenal Tuhan, di sana dia pasti buta buat selama-lamanya. Ya. Siapa di sini roh dapat mengenal Tuhan dengan jasad sempurna dia tak buta dah buat selama-lamanya. Aduhai. Sian. Okey. Maknanya Okey, nanti, Zainal. maknanya di alam akhir nanti kita akan dapat rasa seperti mana di dunia ni lah. Mesti. Tak ada lain. Macam ni lah. Cuma mungkin suasana dia berlain. Tapi rasa, Lain, nampak, dengar, tahu semua sama. Sebab seolah dia macam dia kata dia akan jadikan semula jari jemari. Dia jadikan semula tulang belulang. Dia himpun semula. Dia balut semula. Dia buat semula. Mana mungkin tak rasa dia nak buat semula. Ya. Cuma tak ada jasad macam yang ada di alam syahadah ni lah. Sama. Jasad tu lah. Cuma tak terkesan. Tak terkesan dengan waktu. Tak ada pagi, tak ada petang. Tak ada pagi, tak ada petang. Dia tak ada beza-beza tu. Dia satu je. Tetapi jasad tu lah, orang tu lah. Sebab tu, elokkanlah roh. Supaya jasad tu sentiasa kekal elok. Roh jadi huru hara, jadi haywire, tubuh akan serabut nanti. Betul. Sampai Nabi kata, siapa yang di dunia bersifat dengan kebidatangan, tubuh dia akan menyerupai binatang yang dia tiru. Allah. Orang yang suka marah-marah, sikit-sikit marah, sikit-sikit marah, dia akan berkepala anjing bertubuh manusia. Roh dia nak masuk macam mana? Ustaz. Terima kasih. Ustaz, satu lagi boleh tak? Boleh. Okey, satu lagi. Ustaz boleh tak uraikan, ada yang kata, saya pernah baca satu hadis, katakan bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Bersolat Nabi Muhammad, hadis Nabi Muhammad lah berkata. Okey. Bersolatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku bersolat. Sedangkan kita tak ada masa zaman tu kan, zaman Rasulullah. Tapi ini saya nak tanya. Persoalan hak Nabi kata tu nak refer pada tubuh kan, nak refer pada kerohanian. Maknanya kerohanian lah. Kalau begitu kena betulkan kerohanian kita seperti Nabi. Bagaimana Nabi melihat Allah? Tak ni jam ni mesti jamnya. Kan? Nabi melihat Tuhan, automatik hambaan dia terbangun. Maka tu dia solat kerana dia melihat Tuhan dia. Terbangun sifat sujud. Terbangun sifat rokok tu. Terbangun kat diri dia tu. Jadi solat yang tu dia kata, bagaimana aku teruja melihat Tuhanku dan kena teruja melihat Tuhan. Ini nak tanya, teruja tak? Kalau tak teruja, mana nak betul? Solatlah seperti aku solat. Tak teruja apa, tengok macam Nabi teruja tengok Tuhan. Sallu kama ra'aitu. Kita tengok solat tunduk bangun. Noh hak cacat tu tunduk bangun dah. Maknanya teruja tu kita rasa seronok, tenang. Kalau kita tak macam rasa ni. tu. Macam ni. Contoh macam ni. Cina bangun pagi-pagi. Cina rasa suasana cerah. Macam mana jiwa Cina dekat Tuhan ketika tu? Melihat cerah. Maksud teruja lah. Kalau itu tak ada, solat pilah dengan tubuh badan ni tak pakai. Maknanya ini lebih kepada solat tu daim Ustaz kan, bukan salat. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey, Fazlin, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mana tuan badan tu? Tak nampak. Okey. Ya. Fazlin, silakan. Ya Ustaz, tadi Ustaz cakap seluruh alam ada pada kita. Jadi saya teringat tentang sesuatu yang dikatakan masa itu ada pada jam. Yang dikatakan waktu ada pada kita. Apa maksudnya? Dua-dua maksud tak betul. Waktu tu adalah Fazlin. Jam tu sendirilah Fazlin. Fazlin tak ada waktu tak? Tak ada. Fazlin tak ada jam tak? Tak ada. Betul tak semua duduk kat Fazlin? Sebab tu waktu tu adalah Fazlin. Orang kata, wal as, demi diri kamu.
Pasal apa? Masa. Masa apa? Masa berubah. Asal ni masa nak gelap. Ni diri kamu yang dah berubah. Kamu akan ada kerugian. Daripada awal kamu hidup, kamu tak ingat aku. Nampak? Diri kamu, dia dapat masa. Langit bumi tu, demi diri hang yang dah awal-awal faham aku tapi yang tak main kat aku. Hang sesungguhnya akan rugi. Betul tak? Itulah dari Fazlin. Masa tu adalah Fazlin sendiri. Jadi masa dengan waktu tu tak ada beza tak? Masa tu, waktu tu sama lah Lin. Oi. Dia tukar dialek. Waktu satu, masa satu sama je. Yang saya baca ni. Saum. Apa dia? Saum. Saum. Arab kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dia kata siam. Kita kata saum. Siam ni plural. Siam ni plural. Saum tu singular. Apa makna saum? Puasa. Puasa. Okey. Nawaitu saum Marodin. Marodin ni. Okay. Saum tu puasa. Puasa tu apa? Kan dua perkataan kan? Satu saum. Satu puasa. Yang mana betul? Saum ke betul? Puasa ke betul? Mana satu betul? Waktu ke betul? Masa ke betul? Sebab Ustaz yang saya baca ni, dia dalam konteks solat sebenarnya. Dia kata kita sepatutnya solat 5 waktu, bukan 5 masa. Itu yang saya tak faham tu. Dia tengoklah ayat. Boleh pakai saja dua-dua pun. Budak-budak kecil nak abang waktu kot dia tak faham abang masa. Budak-budak bengong-bengong sikit-sikit ni tak apa faham abang waktu dia tak faham abang masa kat dia. Itu bahasa tu. Benda yang sama yang Linui. Jangan confuse. Okey Ustaz, terima kasih. Baik, sama. Ada lagi. Silakan. Anwar, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam ya Anwar. Ya, saya nak tanya, apa itu solat sebelum solat, solat semasa solat dan solat selepas solat Ustaz? Ambil di mana statement tu? Ya, ada saya baca. Apa tulis statement tu? Tak tahu lah, kita tengok buku dengan kawan gitu je. Tu nak tanya Ustaz ni. Benda sama je semua. Tapi nak kena tahu, solat sebelum solat apa ya? Kehambaan tu melihat Tuhan terlebih dahulu sehingga dia sujud. Kehambaan ni dia melihat kesempurnaan Tuhan dia sehingga dia berdiri. Kehambaan dia, bukan tubuh dia. Kehambaan dia berdiri, teruja, kagum. Sehingga tunduk, otomatik tunduk. Kerana melihat kesempurnaan Tuhan dia, tunduk. Maka solat sebelum solat. Hak tu kena berdiri dulu. Kalau tidak, solat fizikal dia tak pergi ke mana. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang solat. Sebab apa? Dia solat fizikal. Dia tak solat kehambaan dia tu. Macam mana kehambaan tu bersolat? Bila dia melihat Tuhan dia, mengetahui, merasai, dapat tersentuh, dapat memahami, maka automatik kejiwaan dia akan tunduk. Macam mana Nabi pergi Mi'raj sampai di Mustawa, tengok Tuhan, dia tunduk. Maka tunduk tu dipanggil solat sebelum solat. Dan solat ketika solat kena berlaku dengan qalbi, qauli, fi'li. Kena berlaku 3 ni. Hati, perkataan, perbuatan. Solat selepas solat adalah merasa tenang kerana berhubung atas solat yang pertama, iaitu solat jiwa tu, berhubung kerana dah mengetahui Tuhan. Maka selepas solat selepas solat adalah perhubungan dia dengan Tuhan tak putus. Walaupun ketika tu tak ada solat fizikal, dia tetap solat. Maka ketika tu bernama daim. Dia ada solat daimun, solat fa'ilun, solat qati'un. Solat yang berterusan, solat dengan perbuatan, dan solat dengan tumpuan. Okey ya, Anwar? Okey. Anwar. Okey, Ustaz. Terima kasih tak? Baik, sama-sama. Okey Ustaz. Minta Ustaz jelaskan sikit Ustaz. Ni surah Al-Anfal ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ramaita iz
ramaita walakinnallaha rama. Dan Okey, bukanlah sebelum ayat tu, ayat apa? Sebelum ayat tu, ayat apa? Ustaz. Baca ayat sebelum tu. Baik. 16 Ustaz. Sekejap. Anfal 16. Sekejap. Saya baca maksud dia Ustaz nah? Boleh. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan sesiapa berpaling undur dari menentang mereka pada ketika itu, kecuali ia bergerak ke arah lain, peperangan atau hendak menyatukan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya ia tetaplah mendapat kemurkaan dari Allah. Dan tempatnya ialah neraka jahanam, sedang neraka jahanam ialah seburuk-buruk tempat kembali. Baca ayat yang ke-18, selepas ayat 17. 17. Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka. Dah. Ayat 18. 18, okey. Demikian caranya nikmat yang dikurniakan kepada kamu, dan sesungguhnya Allah telah melumpuhkan tipu daya orang-orang yang kafir. Okey. Dua benda saya nak cerita kat tuan-tuan. Baik. Allah Ta'ala suka cerita tentang ayat-ayat syariat. Berperang. Ayat 16 ayat berperang. Tak bagi orang lari dari medan perang. Tak bagi. Sebab lari dari medan perang boleh melumpuhkan Islam tau. Tak bagi. Takut nak lari. Tuhan kata, hang tak baling waktu hang baling. Aku yang baling. Tu salah lari. Pasal aku yang buat kamu. Ayat tu ayat tauhid. Ayat 16 ayat syariat. Ayat 17 ayat tauhid. Ayat 18. Begini aku menolong. Begini kata aku tolong orang. Takut apa aku maha penolong. Maka dia kata, waktu hang lempak, hang tak lempak Muhammad, aku yang lempak. Hang nak risau apa? Tengok nah. Ayat 16 ayat syariat, ayat 18 ayat syariat, ayat 17 ayat tauhid. Dia suka buat sikit-sikit je ayat tauhid tu, dia tak boleh semua. Nampak? Sebab tu dia sembunyi semua ayat dalam ayat hukum. Ayat keesaan Tuhan sikit-sikit dia baca. Tani yang kita tak tahu. Okey. Siapa tadi angkat tangan? Silakan. Tak perasan. Siapa angkat tangan tadi? Silakan. Hafiz. Siapa? Ya Hafiz, silakan. Hafiz, silakan. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sempena malam Ma'al Hijrah pula, Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ni saya nak tanya bagaimana cara kita nak melihat peristiwa Isra Mi'raj ni dari segi tauhid, Ustaz. Ya. Jadi. Ahmad Hafiz. Ya. Siapa abuh nama Ahmad Hafiz ni? Bapak. Allah Ta'ala abuh. Tak usah abuh bapak ke abuh mak. Lambat. Siapa abuh nama Hafiz ni? Tuhan. Pasal apa Tuhan abuh nama Hafiz? Tak tahu, Ustaz. Pasal dia memiliki asma Allah Al-Husna. Dia ada nama-nama baik. Ahmad Hafiz nama-nama Tuhan yang baik. Okey. Saya nak cerita Isra Mi'raj ni. Payah. Okey. Siapa yang bawa Hafiz daripada alam roh mai ke alam ijsan, alam tulang belakang bapak? Allah. Siapa yang bawa Hafiz daripada tulang belakang bapak masuk dalam perut ibu? Allah. Siapa yang besarkan Hafiz dalam perut ibu? Allah. Siapa yang keluarkan Hafiz daripada perut ibu mai ke alam syahada? Allah. Tuhan kata, Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci aku yang memperjalankan hamba aku. Tahu tak Isra Mi'raj tu Hafiz sendiri? Tak tahu, Ustaz. Ni yang kena ambil tahu. Jangan buat tak tahu nak mati dah, isu nak jawab sana. Aku yang bawa hang. Daripada hang tak ada, aku bawa hang sampai ada. Daripada tak ada bentuk, aku bagi ada bentuk. Daripada tak ada suasana, aku bagi suasana. Daripada satu jalan ke satu jalan, daripada satu alam ke satu alam. Aku yang bawa. Tak ada siapa campur tangan. Mak hang bukan, ayah hang bukan, semua bukan. Aku yang bawa sebab aku adalah Tuhan. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Aku bawa hang daripada sifat fitrah hang. Sifat diri fitrah hang hanya kenal aku je. Hang tak kenal yang lain. Ilal masjidil aqsa allazi, ke masjid Al-Aqsa, keduniaan hang tu. Barakna, aku berkati hidup hang. Ada mak, ada ayah, ada abang, ada adik semua. Ada suasana, ada kawan tu. Aku berkat hidup hang.
Haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan aku berkati sekelilingnya pada nak menyatakan kehebatan dia sebagai Tuhan kerana hang tu menampakkan kehebatan aku. Aku tak ada karakter. Aku jadikan hang supaya hang menunjuk karakter aku. Kerana hang hadir itulah karakter aku yang bernama Khalik Pencipta. Hang tu tempat tunjuk karakter aku. Sebab tu hang tu aku buat hebat, aku yang bawa sendiri. Bukan aku minta bantuan siapa pun. Tu Isra Mi'raj. Kena Kenapa faham kita, yang ni. Nak mati macam mana ni? Tak faham ni. Ustaz, kenapa kita sebelum ni kita hanya faham peristiwa Isra Mi'raj ni, peristiwa Nabi diangkat naik ke atas semua. Pasal Yahudi ni dia tak suka kat Islam. Cerita-cerita merepek ni orang Yahudi buat lama dah tahu. Ni dia panggil Israiliyah, dongeng Israiliyah. Walhal cerita Isra Mi'raj tu Ahmad Hafiz Zaidi, itulah cerita Isra Mi'raj. Daripada tak ada, dia bawa bagi ada. Ada nama, ada rupa, ada bentuk. Dia nak menyatakan tentang karakter dia. Dengan adanya Zaidi, karakter Tuhan ni membangunlah. Apa dia? Maha hidup, maha mencipta, maha mengurus, maha mentadbir. Zaidi lah tempat urusannya semua. Maka itulah peristiwa Isra Mi'raj. Berjalan dan sampai. Isra itu diberjalankan, Mi'raj itu bertemu. Faham lagi Isra Mi'raj ni? Tak faham. Ustaz, macam mana pula dengan peristiwa Nabi Itu simbolik. Itu simbolik bagi keimanan. Tuhan tidak memerlukan suasana akal. Nak pergi ke bulan kena pakai oksigen semua. Bila kata Tuhan aku yang bawa, tak payah pakai oksigen, aku bawa. Hang tak payah pakai apa, aku yang bawa. Tuhan bawa. Hang tak payah abang dekat mahal nak buh biji mata, aku buh hang. Hang tak payah abang dekat mahal nak ada telinga, aku buat untuk hang. Tu peristiwa yang nak kata aku perjalankan hamba aku. Hang tak payah tanya apa hang, macam mana nak buat jantung, aku buat untuk hang. Boleh buat diri lah. Tak faham lagi? Boleh makan nasi belori dah, apa buat berat? Boleh makan ikan temenung berpuluh-puluh ekor lah, siapa buat? Lepas tu dia buat heran. Berapa banyak belai baju dah pakai ni? Berapa banyak pasang baju dah pakai? Siapa bagi? Siapa bagi tu? Abang kat saya, siapa bagi pakai baju pasang-pasang ni? Siapa bagi? Ada makhluk ni bagi lah. Berapa banyak dah muka bumi ni kita pijak berjalan? Berapa banyak dah? Berapa kita dah? Ada Tuhan lain buat lah. Berapa banyak dah udara kita hirup? Ada Tuhan lain ke buat udara ni? Habis tu, tak faham Isra Mi'raj tu siapa? Aku yang buat kot. Sebelum ni dengar cerita lain. Jadi lah, betul lah simbolik Ustaz cakap, betul lah. Dari segi hakikat, dari segi tauhid tu yang Ustaz cakap ni lah. Okay. Faham Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Baik. Suraya, silakan. Ustaz, tadi yang awal-awal tadi Ustaz kata kita kena meletakkan diri kita ni macam mayat lah kan, mayat. Kalau orang yang mandikan kita tu nak buat apa ke kan, ataupun kita letakkan diri kita macam bola. Dengan Tuhan, kita dengan Tuhan. Ya. Tapi saya insya-Allah saya boleh faham, nampak kalau macam kita sekarang kita antara kemanusiaan dan kehambaan tu insya-Allah. Cumanya bila orang kata nak menyampaikan kepada bila kita ada konflik, bukanlah konflik tapi macam kalau kita tak buat, Tuhan tak bagi. Jadi macam mana kita nak kata yang kita ni macam bola. Kita dengan Tuhan tu macam bola, letak pi. Yang tadi nombor satu. Saya kata. Saya kata yang Syekh Qadir Jalani kata. Kita betulkan yang dulu. Ya, betul. Saya menceritakan yang dia kata. Pasal kita baca kitab dia. Betul? Betul. Jangan pergi kata saya kata lagu tu. Saya mengutip dia kata. Wow. Okey. Macam mana? Tuhan kata serah kat dia.
Ni kita nak buat tu atas keupayaan kita ke atas apa yang Tuhan letak? Kita kata kita buat. Kita kata, tapi dah jadi macam mayat, nak buat macam mana? Keupayaan nak buat siapa letak? Tuhan letak. Kalau Tuhan letak, kita boleh buat tak kalau dia tak letak? Tak boleh. Tu mayat tu. Hang tak boleh buat kalau tak letak. Kita nak pricing tu. Hak kita punya, hak Tuhan punya. Mana dah? Semua ada yang punya. Nak cerita yang kita punya. Kalau Tuhan tak tolong buat udara ni beri dia jadi udara, Suraya nak seru udara je nak. Kalau Tuhan tak tolong beri jantung berjalan dengan darah yang ada dalam jantung tu, jantung nak jalan mana? Kata kita boleh buat. Ini Ustaz, ini kalau saya nak kaitkan dengan peristiwa Isra' Miraj ni yang Ustaz kata tadi, itu bab keimanan tu Ustaz kan? Ya. Maknanya inilah keimanan dia yang tak boleh capai di akal. Sebab biasa kita nak ukur dengan akal. Sebab tu dia tak bagi guna akal yang ni. Betul-betul rasa betul. Akal tak boleh compute. Sebab akal dia logik. Keluar pada logik. Macam mana Nabi pindah atas udara sana, kita punya sifat fizikal kita lebih pada 30,000 kaki tak boleh menyawa. Macam mana Nabi nak menyawa? Tu akal hang kata. Kalau akal nak kata lagu tu, kita tanya pula, macam mana Maryam boleh beranak tak ada suami? Akal nak tahu nak? Macam mana Nabi Musa ambil tongkat ketok laut merah jadi jalan? Akal nak tahu nak? Yang tu lah. Jadi kat sinilah iman kita yang betul-betul Ustaz Yang kata kitab kata kita macam bola tu letak kat kaki tendang lagu mana pun. Ya, iman tu kena bulat Ustaz. Ya, tak ada tu habis. Dan sampailah ke baqabilah tu. Ya. Betul Ustaz. Alhamdulillah. Ya betul. Terima kasih Ustaz. Baik. Okey Ustaz. Kita tangguh dulu majlis. Ya. Tangguh. Saya pun dah cering bulu rumah dah. Peluh dah. Kita tangguh di hari dan waktu yang lain pula. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyaklah tuan-tuan perempuan duduk keling dengan saya dalam majlis ini. Terima kasih sebab buka minda bagi kita banyak. Bila kita bertengkar, kita cepat membangun. Kita tak tahu dah, macam tu, macam ni, tak ada dah. Kita kena fikir. Sampai peringkat, kita tahu, fikir boleh pindah ni. Rupanya, dia tak boleh dengan fikir ni. Dia kena rasa betul. Maka, Nabi katalah, mereka yang beriman lebih baik hari ni daripada kemarin. Betul yang Nabi kata kan? Dan mereka yang beriman esok lebih baik dari hari ni. Pasal apa? Pasal dia guna hak Tuhan beri kat dia betul. Kalau tuan-tuan tak duduk dalam majlis ni, tuan-tuan tak dengar, minda tak bangun. Duduk macam tu. Duduk macam tu lah. Isra' Mi'raj, borak ada sayap kan. Lepas tu borak ni ada kaki lagu mana saya tak tahulah. Kan? Dia pun naik Muhammad naik. Itu cerita dongeng je kot. Cerita tu kita jadi besar pada diri kita. Tuhan boleh buat lebih dari itu kot. Susah kata Tuhan ambil tentang Muhammad, hilangkan dia, boh di mustawa, bagi ada je, tanpa apa pun. Susah kata Tuhan nak buat. Dia boleh buat lebih dari itu kot. Ini cerita nak menunjukkan tentang kehebatan. Yang mana tubuh manusia terikat dengan alam, tetapi bila Tuhan berkehendak, alam tak boleh menguasai tubuh manusia. Nampak yang tu lah. Kita nak tengok borak, muka dia macam orang, macam kuda, tak tahulah macam apa, kadai penyu ke apa, tak tahu. Kita demikian tu. Lepas tu makin hari otak kita makin jumut. Tu ada cerita kartun. Tuan-tuan, kita tak ada. Tuhan boleh bagi ada. Takkan Muhammad daripada bumi nak pergi ke langit. Susah sangat. Kita dulu bukan ada pun. Bentuk kenapa. Dia tak sampai ada hari ni. Susah kan nak ubah Muhammad pergi duduk di langit tu. Nak dengar cerita tu anggur. Lepas Isra' Mi'raj, kita minum juga. Sama dah dengan borak tu ya. Kan? No. Sorry ya. Kadang-kadang naik rimah cerita-cerita macam ni. Otak tu sempit. Orang bagi luas otak dengan Tuhan tu. Tidak bagi sempit. Sempit dengan cerita. Ya. Kalau aku nak buat sangat je aku buat Muhammad. Tu orang pernah kalang kabut. Siapa? Yang penting cerita tu nak rujuk kat siapa?
Rujuk ke hang. Kalau Muhammad aku bawa, hang siapa bawa? Kalau Muhammad aku cuci, hang siapa cuci? Kalau Muhammad aku berkenalkan, hang siapa berkenal? Kalau Muhammad aku berkati, hang siapa aku nak berkati? Siapa nak berkati hang? Bukankah Isra Mi'raj tu diri hang? Tu saya kata, nak pergi kat Tuhan, kena jadi macam Muhammad tu. Oh, berhenti. Kan gampang lah tadi. No? Okey. Nanti jumpa. Okey. minta maaf. Kasar kedebak ni saya. Tuan-tuan janganlah. Jangan condemn saya. Condemn saya nak bangun lah. Tuan-tuan main pujuk saya. Saya tetap begini kak. Nak mati pun saya duduk terkau kak. Saya apa? Saya Tuhan tu ekstremis. Siapa yang jenis apa tu harmoni semua duduk belakang. Tuhan tu jenis ekstremis. Nabi kata aku naik langit pertama bawah gelap. Naik lagi kedua bawah gelap. Semua bawah jadi gelap. Yang terang Tuhan saja. Kita kalau tak ekstremis, habis. Semua orang ekstremis. Bangun. Sebab tu, Firaun, dia ekstremis. Dia bangun. Sebab tu Namrud, dia ekstremis. Sebab tu ahli sihir Firaun, semua ekstremis. Sampai boleh percaya. Hak ni bukan dia magic. Hak ni betul dari Tuhan. Itu beriman. Pasal dia ekstremis dalam bab sihir tu. Kita dalam bab Tuhan duk lengai nganga, duk kom. Pakai hidup ayam tu. Dia kena laju ni. No? Dan saya duk gasak ni nak bagi otak laju. Tu yang saya gasak 3 nyawa ni. No? Tuan-tuan sabar, Ustaz. Garanti dia bangun. Dia bangun esok tuan-tuan pergi tak mana apa buat. Lepas terbang apa tak masalah dah. Saya tahu dah keadaan sebenar. Dan ni kita nak buka hijab tu bagi tak nampak ada hijab. Rupanya aku nampak Tuhan tu ni. Senang lah. Boleh bergembira. InsyaAllah. Umur panjang, jumpa lagi. Umur pendek, tak jumpa dah. Kalau saya mati dulu, Ustaz Ghazali ajak pula. Kalau dia mati dulu, saya ajak pula. Kalau kami dua-dua mati, Ustaz lain ajak. Tengok kami ada tentang yang mati, kami ajak orang lain pula. Tak tahu siapa dulu. Saya kalau tak mau lagi, pihak tu saya kata lah, dia kata mana saya tahu. Kalau boleh saya kata, ambil lah depan ni 47 orang ni ambil lah depan dulu, lepas tu baru ambil saya. Tapi Tuhan kata, kullu nafsin za'iqatul maut. Tam nyawa kena mati. Dia tak abang mati. Pasal apa? Dia tak abang mati. Bila dia abang hak nyawa kena mati. So, standby lah. No? Dia tak pernah abang. Oh, mati kerana sakit. Sesungguhnya manusia pasti mati kerana sakit. Dia abang mati bila sampai masa. Dia tak abang bak lain. Dia kata, bila sampai waktu pastinya seorang itu dimatikan. Kami akan merasakan kematian pada dia. Maka waktu kita tak tahu bila. So macam mana? Standby lah sebab Nabi selalu standby menghadapi maut. Nabi kata, orang yang cerdik, orang yang bijak, dia selalu mengingati pemutus kelazatan dunia. Dan dia bersiap menghadapi maut dan bersiap menghadapi hari kemudian. Dia abang tu lah, dia tak abang bila. Dia tak abang orang tua, orang muda. Akai kata, tua lah mati dulu. Mai baca Yasin dekat orang nak mati dah. Baca Yasin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Pakai muh. 3 kali baca tak mati orang tua tu. Salamun qawlam min rabbir rahim. Buhi tak mati juga. Jom kita balik dulu. Balik dulu esok pula kita main pula. Balik turun tangga. Hak lah turun tangga. Tinggal pijak jatuh. Satu kok pergi. Hak kena baca Yasin bangun tanya. Siapa jatuh? Dia tak mati. Hak kena baca Yasin tak mati. Hak baca Yasin ni mati. Sebab tu jangan duk pakai. Mati ni bukan main dengan akal. Jangan pakai. Aku muda lagi. Tunggu bapak muda lagi. Haduk mati di Malaysia ni kebanyakan orang muda. Jaga. No. Dan dia pemutus kelazatan dunia. Dengan lazat dunia. Pasal apa? Dia main semua tak elok. No. InsyaAllah. Moga-moga dalam rahmat. Moga-moga dalam keberkatan. Lebih kurang minta banyak-banyak. Saya selalu doa. Dapat jumpa dengan tuan-tuan semua. Sebelum saya mati, saya nak jumpa. Jumpa lah ni tak syok. Tak syok nak kata apa, dia boleh tutup lagi, tutup gambar. Tak nampak dah muka dia pak. Kalau jumpa di luar, boleh kata dia lari, tak boleh. Kata sampai dia pengin. Kata. Jadilah saya kata harus tak faham dah. InsyaAllah. Moga-moga dilindungi, dirahmati, diberkati selalu. Lebih kurang, mohon maaf. Saya sudahi dengan aqulu qawli hadha. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اهدنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة خاشعين، ونياتنا نيات المخلصين، وأعمالنا أعمال الصالحين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، وحياتنا حياة العلماء، وأمتنا بموت شهداء، واحشرنا في زمرة الأولياء، وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jumpa lagi semua insyaAllah.